Barang diingat, Indonesia juga akan bermain dengan Thailand yang mana perlawanan penting untuk Indonesia juga. Sekiranya mereka tewas, sukar untuk mereka menaikkan di peringkat separuh akhir. Yong sekali lagi turut memainkan peranan yang banyak sepanjang permainan, kecuali dia seolah-olah agak malu-malu juga untuk memegang bola dan juga menunjukkan kebolehannya. Badrul 2 gol setakat ini. Nazmi Faiz satu-satunya pemain yang dilayangkan kad kuning dari pengadil. Irfan yang terlepas peluang di hadapan pintu gol. Kamboja menguasai bola di kawasan tengah. Berani mereka bermain dalam kawasan sendiri. Malaysia pula tidak menutup ruang untuk pertukaran hantaran dilakukan. Izak lambat. Hilang bola begitu mudah, ya. Izak. Dia seharusnya hilang bola sebegitu. Terutamanya dalam kawasan yang boleh membolehkan Malaysia melakukan serangan. Tapi pujian harus diberikan kepada Nazmi yang turun ke bawah untuk mencuri bola. Saya rasa dia menjadi bintang lah dalam tim ni. Setakat inilah, Jip. Ya, setakat ni beliau bermain dengan baik di perlawanan ini. 2 game dah. Ya. Tempoh hari kalau dia tak cedera, dia akan terus bermain sampai tamat permainan, saya rasa. Saya harap beliau terus akan diberi kepercayaan oleh Ong Sing Sui untuk perlawanan menentang pasukan Indonesia nanti. Tak ada penyerang Malaysia dalam kawasan penalti, yang menyebabkan Yong terpaksa memegang bola ini lama sedikit. Mahali baru membantu. Terlepas 3 pemain Malaysia di atas sekarang ini. Nazmi terpaksa membuat cover up di sebelah kanan. Muslim juga membantu. Tergelincir pula. Ini yang kita tak nak lihat, Zainal, apabila kita dalam keadaan menyerang yang melibatkan Mahali, Yong Kwong Yong dan seorang pemain midfield tadi. Bila kita hilang, kita expose kepada counter attack. Sepatutnya kita tak perlu hilang gerakan sebegitu tadi. Muslim yang jarang naik ke atas untuk separuh masa yang pertama ini. Saya rasa Yong juga harus mengubah permainan beliau. Beliau hanya menghantar bola ke dalam, tidak boleh ke belakang balik. Beliau harus memperbagaikan. Adventurous sikit lah. Mungkin masuk ke dalam. Bukan sekadar menghantar bola saja ke dalam. Teran lambung agak terlalu tinggi untuk Wan Zarul Nizam. Mencari ruang untuk melepaskan rembatan seperti yang dilakukannya ketika menentang Pakistan. Tapi dari Badrul Bakhtiar dengan kaki kiri pula. Cuba mencari hat-trick. Semalam ada pemain Vietnam yang menjadikan hat-trick dalam tempoh yang begitu pantas sekali. Minit yang pertama, minit ke-12, minit ke-13. Di mana Vietnam menang dengan 8-0 menewaskan Brunei. Ya, saya jangka kapten kita juga mampu untuk menjadikan hat-trick kalau beliau orang kata betul-betul untuk pergi attack dan menjadikan gol atau menambahkan jaringan peribadi beliau. Pantas dari Nazmi untuk Wan Zarul Nizam. Ada lagi beberapa pemain yang belum digunakan oleh Ong Kim Sui pada saingan Sukan C ini. Seperti penjaga gol simpanan dan juga Amir Saidin. Yang lain sudah mendapat peluang. Syukur Jusoh juga bermain pada perlawanan yang pertama tempoh hari. Saya rasa setelah rombakan dibuat pada perlawanan kedua menentang Thailand tadi, banyak perubahan ataupun peningkatan yang telah kita tunjukkan. Ada respon daripada pemain-pemain sebenarnya. Itu yang mustahak apabila satu perubahan dibuat, pemain dapat memberikan sumbangan besar di dalam setiap perubahan tersebut. Minit-minit yang terakhir, saya jangkakan hanya seminit masa tambahan saja bakal diberikan
oleh Fad Al-Qasar. Tetapi Kemboja sekarang ini sedang mengasak. Jaringan pembukaan dari Izak Faris minit yang ke-7 ditambah oleh Badul Bakhtia minit yang ke-35 dan juga minit ke-39 menerusi sepakan penalti. Sepatutnya Irfan Fadzail yang memegang bola ketika ini juga namanya tercatat selaku penjaring tadi. Lorongan yang baik untuk Asarudin, tapi Izak Faris perlu mencari ruang. Satu hantaran Fapus, tak sampai pula kepada Izak. Manzarun Nizam menggunakan tangan. Jip, sebelum kita berehat, sebelum mereka berehat, pandangan anda tentang persembahan 45 minit yang pertama Malaysia ni, Jip? Saya rasa bukanlah satu persembahan yang baik ataupun sukar untuk kita bermain. Tetapi cukuplah sekadar untuk kita mendapatkan 3 mata. Itu yang paling mustahak. Mungkin player tahu ini bukanlah satu perlawanan yang hebat ataupun yang perlu mereka bermain mati-matian. Malaysia melalui Kemboja 3-0 pada perlawanan yang ke-3 kita. Dengan 2 jaringan dari kapten cukup penting untuk meniup semangat kepada rakan-rakan sepasukan. Kita berehat seketika, jumpa lagi nanti. Laos menerusi penjaga gol mereka iaitu Kamboja, maaf saya, Soyati sebenarnya, yang terpedaya dengan percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Badul Bakhtia untuk gol yang kedua pasukan negara dan juga gol yang kedua pribadi kapten negara itu. Fandi Osman dibawa masuk untuk mengambil alih tempat Mahali Jasuli. Ini satu perubahan yang jelas untuk mendapatkan urgensi kepada pasukan Malaysia di bahagian sayap, Jip. Ya, mungkin juga kerana kalau kita lihat pada masa pertama tadi, Mahali rasa kurang berkesan ketika beliau bermain. Mungkin sambil lewa atau tidak, kita tak tahu apa sebenarnya berlaku pada beliau. Banyak kehilangan bola apabila beliau membantu barisan serangan. Dilaporkan juga bahawa kontingen Malaysia sering terkena keracunan makanan. Apakah dia juga antara pemain terbaru ataupun atlet terbaru yang terkena keracunan makanan di Jakarta ini? Kita tidak tahu sama ada pasukan bola sepak menetap bersama dengan kontingen lain. Baru-baru ini Datuk Hamidin Amin selaku pengurus pasukan telah memastikan bahawa makanan yang berkhasiat untuk pasukan negara, Asarudin bijak untuk menggunakan badannya. Itulah pengalaman yang ditunjukkan oleh Asarudin dalam memastikan bahawa kawasannya sukar untuk dibolosi. Ya, setakat ni saya rasa Asarudin bermain dengan baik. Dalam pada itu, satu lagi pertukaran terlalu awal. Touch Pancarong, pemain yang telah melakukan rembatan jarak jauh sebentar tadi, iaitu di separuh masa yang pertama dikeluarkan dan yang masuk ialah Sok Feng. Larian yang baik dari Yong tapi bola tidak sampai. Yang cuba dihantar oleh Badrul Bakhtia. Kami ketika ini sedang mengalami sedikit masalah teknikal suara. Tapi cuma kami harapkan bahawa anda di rumah yang sedang mengikuti perlawanan ini tak terasalah, tak terjejas dengan masalah yang kami hadapi ini. Wan Zarul Nizam juga kurang berkesan permainannya di separuh masa yang pertama tadi. Pintasan yang baik dapat dilakukan oleh Muslim. Cuba naik ke atas untuk membuat overlapping. Yong di sebelah kanannya. Lepas. Muslim mencari ruang untuk melepaskan rembatan. Dari bawah dia terus naik ke atas bergerak solo. Apabila dapat mencuri bola tersebut, langsung terus masuk ke dalam kawasan pihak lawan dan membuat rembatan. Satu usaha yang baik daripada beliau tadi. Muslim dan juga Fandi Osman berkongsi tarikh lahir 25 April. Seorang tahun 89, seorang tahun 92. Antara lintang yang dapat dikeluarkan oleh Fadli Sas, Nazmi dan juga Irfan Fadzail.
bergabung di bahagian tengah ketika ini. Fandi Osman yang mempunyai keupayaan untuk bermain di sebelah kiri dan juga kanan. Dia lebih sebagai left legged Azib, tapi dia diturunkan di posisi back kanan macam Tiong Kim dulu. Tapi dia selesa saya rasa bermain walaupun sebagai back kanan, boleh menggunakan kedua-dua belah kaki. Ya benar apa yang beliau awak katakan tadi. Di Tiong Kim walaupun kaki kiri tapi bermain di back kanan. Back kanan. Kemudiannya Wang Hang Nang kuat kaki kanan, main back kiri. Back kiri ya. Jarang kita tengok pemain sebegini. Tetapi pemain di Liverpool, Glenn Johnson boleh melakukan kedua-dua macam tu lah. Terima kasih kena sebut Liverpool. Kamboja mengasak satu terupas yang baik. Cuba masuk dalam kotak penalti ketika ini. Bahaya kedudukan Khairul Fahmi Chapman. Dan kemudiannya hampir untuk Kamboja mendapatkan gol tunggal mereka pada perlawanan ini. Menerusi Kon Laboravi. Kita lihat bagaimana agak kelang kabut barisan pertahanan Malaysia. Namun begitu, kegopohan daripada pemain pasukan Kapten Kamboja pasukan sendiri. tadi saya rasa. Saya rasa kita harus berhati-hati kealpaan yang berlaku tadi. Tidak seharusnya mengundang bahaya yang lebih kepada kita. Kita memberikan mereka ruang untuk menyerang dan hampir-hampir dihukum. Jika tidak kesilapan ataupun kegopohan pemain tadi, mungkin mereka telah dapat menjadikan gol pertama mereka pada petang ini. Saya lihat sekali lagi pemain-pemain negara cuba untuk bermain dengan secara rileksnya ataupun dengan agak sambil lewa. Ini yang menyebabkan mereka berada pada kedudukan yang tertekan, yang hampir-hampir menghadiahkan gol untuk pasukan Kamboja. Wan Zarul Nizam dalam kotak penalti. Izak terlepas pula. Muslim dan juga Nazmi. Bahaya corak permainan yang kita pamerkan di sini sebenarnya. Ya, kita cuba mengubah permainan tetapi ada kalanya mengundang bahaya kepada diri sendiri dan disebabkan oleh kita kehilangan bola dan juga lambat untuk menghantar bola kepada rakan-rakan yang lain. Hantaran jauh, bahaya kedudukan ini. Masuk dalam kawasan penalti. Pengadil Mojor juga tidak mahu terjebak dengan aksi yang ditunjukkan oleh Chin Choyun untuk mendapatkan sepakan penalti. Tetapi kawalan bola yang baik. Kita lihat bagaimana Fandi Osman menggunakan kekuatan badannya untuk mengasak Choyun. Dan harus berhati-hati Fandi di sini. Telah 2 kali beliau ditewaskan oleh larian-larian daripada belakang oleh pemain Kamboja tadi. Nasib baik beliau melakukan tindakan yang bijak menghalang serangan tersebut. Semangat yang baru dari Kamboja di separuh masa yang kedua ini, kerana mereka lah yang lebih bersemangat nampak gayanya untuk mendapatkan jaringan. Dan nampaknya juga serangan mereka lebih berbahaya daripada pasukan kita setakat ini. Pertahanan kita seperti hilang punca. Mungkin Apa kekurangan agak-agaknya komunikasi. apa agak-agaknya disampaikan oleh